Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, kami dari Kumpulan 5 akan memberi candangan mengenai penubuhan Kelab Pemimpin Masa Hadapan Malaysia. Baik, grup ini terdiri daripada saya sendiri iaitu nama saya Muhammad Syakir bin Syamsul Hazar. Matrik nombor 204003. Okey, saya Edward Zainal, matrik nombor 201961 selaku ketua kumpulan untuk grup ini. Halo, saya Vivian. Saya Vivian Scalvi Robot, nomor metrik 203461. Seterusnya, saya Muhammad Adib Anwar bin Muhammad Azali dan nombor metrik 203458. Baik, kita akan memulakan pembentangan ini dengan Edward. Okey, pada hari ini pembentangan akan merangkumi yang pertama bahagian pengenalan kurikulum, pengenalan dari segi logo, misi, visi, matlamat dan objektif. Seterusnya, falsafah kurikulum sama juga dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Bahagian seterusnya untuk analisis keperluan dan konsep kurikulum akan dibentangkan oleh saudara Syakir. Reka bentuk kurikulum dan pelaksanaan kurikulum akan dibentangkan oleh saudara Adib. Seterusnya untuk penilaian pelajar akan dibentangkan oleh saudara Vivian. Alright, untuk dari segi pengenalan pula, kepimpinan, pengenalan dari maksud kepimpinan. Kepimpinan bermaksud perkara yang berbeza untuk orang yang berlainan di seluruh dunia dan perkara yang berbeza dalam situasi yang berbeza. Menurut Kamus Bahasa Melayu, kepimpinan dapat didefinisikan sebagai keupayaan memimpin. Oke, seterusnya. Oke, pengenalan dari segi logo terdapat 3 penekanan yang diberikan di sini, yaitu 3 cogan kata, yaitu inspiring, leadership, dan unity. Ketiga-tiga ini melambangkan keutamaan ataupun kekuatan penubuhan kelab ini. Oke, next. Oke, dari segi misi pula, Kelab Pemimpin Masa Hadapan Malaysia membawa misi untuk membangunkan dan melahirkan kepribadian individu sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, bersikap terbuka, sentiasa menginginkan perubahan, aktif dan berkredibiliti di peringkat sekolah menengah sebagai satu sistem lanjutan yang menggerakkan pemimpin belia untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sekaligus menjadi barisan pemimpin negara masa hadapan. Oke, untuk dari segi visi pula, kelab ini mengaspirasikan sebuah negara di mana semua belia bermula dari peringkat sekolah menengah menerapkan nilai bertanggung jawab terhadap masa depan mereka dengan menjadi seorang pemimpin yang bersikap terbuka untuk diri mereka sendiri, keluarga dan juga di dalam community. Oke, kita beralih pula kepada pengenalan di dalam matlamat. Matlamat penubuhan kelab ini yang pertama adalah untuk menyediakan dan melahirkan lebih banyak generasi pelajar yang berketerampilan dan mempunyai ciri-ciri sebagai seorang pemimpin di masa hadapan. Di samping itu, kelab ini juga diharapkan untuk menjadi satu pencetus agar masyarakat di Malaysia, terutamanya bermula di peringkat sekolah menengah, mendapat pendedahan dasar mengenai tugas-tugas kepimpinan yang merangkumi aspek politik, sosial dan ekonomi, sama ada di peringkat dalam negara ataupun luar negara, di samping mengasah soft skill pelajar. Oke, untuk bahagian objektif lah, objektif yang pertama adalah untuk mendidik dan memberi pendedahan kepada pelajar
mengenai dunia politik secara kuliah ataupun di dalam setiap aktiviti kelab yang dijalankan, sama ada di peringkat dalam negara, serantau ataupun antarabangsa. Objektif yang kedua pula adalah untuk menerapkan dan mempraktikkan nilai bertanggungjawab, sikap keterbukaan, bertolak ansur dan hormat menghormati dalam diri pelajar melalui pelaksanaan aktiviti kelab. Alright, objektif yang ketiga pula adalah untuk mencetuskan dan membawa pengaruh kepimpinan di peringkat sekolah dengan sokongan dan didikan barisan guru. Yang keempat pula adalah untuk menggalakkan dan mendorong pelajar agar lebih mengambil berat terhadap situasi dan perubahan semasa, sama ada di dalam negara ataupun luar negara. Manakala yang kelima adalah untuk melahirkan ahli kelab dengan identiti yang berani, tegas, berkeyakinan dan berpengetahuan luas dalam mengkritik, melontarkan pendapat dan cadangan sebagai seorang individu yang berpendidikan. Okey, untuk falsafah kurikulum ataupun falsafah pendidikan kebangsaan, kelab ini menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi. Di samping itu juga, kelab ini memfokuskan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencari kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, untuk bahagian seterusnya saya serahkan kepada saudara Syakir. Baik, terima kasih Edward. Baik, saya akan sambung kepada pembincangan saya, iaitu analisis keperluan dan konsep kokurikulum. Baik, objektif bagi analisis keperluan ialah mengenal pasti latar belakang responden, mengenal pasti pengetahuan responden tentang sifat kepimpinan, memberi pandangan responden tentang penubuhan kelab pemimpin masa hadapan Malaysia. Okay, dia mempunyai instrumen, iaitu bilangan item, bahagian dan bentuk soalan. Okay, dari sini kita dapat tengok bahagian A, iaitu latar belakang responden, menunjukkan responden perempuan lebih tinggi daripada responden lelaki, iaitu sebanyak 22 orang perempuan dan manakala 7 orang lelaki. Dari segi umur, kita dapat tengok yang audiens yang berumur 21 hingga 23 tahun ialah mencatat yang paling tinggi, iaitu 19 orang, iaitu sebanyak 65.5%. Baik, seterusnya saya sambung kepada bahagian B. Baik, item bagi B1 sehingga B6 menunjukkan kekerapan responden bersetuju dengan soalan-soalan berikut. Okay. Peratusan bagi B1 ialah 100%, B2 100%, B3 79.3%, B4 97%, B5 93% dan B6 93%. Baik, bahagian C pula. Okey, item bagi B1 sehingga B3 menunjukkan responden bersetuju dengan soalan-soalan berikut, iaitu sebanyak 97% bagi B1, 93% bagi B2 dan 93% bagi B3. Baik, bagi item B4 dan B5, baik, B4 ni dia menuju soalan kepada B3, iaitu sekiranya sebuah kelab kepimpinan ditubuhkan di sekolah, apakah impak yang akan dihadapi oleh pelajar dan guru, iaitu pilihan yang diberikan ialah positif dan negatif. Baik, B4, nyatakan penjelasan anda mengapa anda berpandangan positif atau negatif sedemikian. Baik, para pelajar, audiens telah memberi pendapat, iaitu para pelajar telah menjadi lebih bersedia dalam mengendalikan sesuatu organisasi. Ini bermakna pandangan positif. Yang kedua, bab kata pepatah meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Pendedahan awal tentang ilmu kepimpinan amat sesuai diterapkan dari zaman sekolah lagi. Pandangan positif, kelab tersebut dapat mengasah
bakat kepimpinan seseorang pelajar dan juga memberikan pendedahan kepada mereka tentang gaya kepimpinan yang wajar diterapkan dalam diri mereka. Baik, kelab tersebut juga boleh melahirkan bakal pemimpin yang beribawa pada masa akan datang. Okay, ini juga pandangan positif. Baik, bagi B5, menurut pandangan anda, apakah aktiviti yang sesuai untuk kelab pemimpin masa hadapan Malaysia ini sekiranya berjaya ditubuhkan di peringkat sekolah? Jadi aktiviti yang diberikan kepada audiens ialah ucapan awam, aktiviti berkumpulan dan aktiviti yang berkaitan dengan minda atau riadah, aktiviti debat parlimen, aktiviti membuat ceramah di sekolah. Dan seterusnya ialah konsep kurikulum. Konsep kurikulum kelab ini kita menggunakan 3, iaitu menggunakan pendekatan teknikal saintifik, ilmu sebagai sumber reka bentuk, Tuhan dan agama sebagai sumber reka bentuk. Okey, menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Pendekatan ini untuk pengembangan kurikulum menekankan pelajar belajar secara spesifik subjek dengan pengeluaran tertentu, iaitu daripada Ornstein and Hankins 2009 daripada halaman 212. Okey, tumpuan adalah pada pengetahuan pemerolehan dan pengetahuan apa yang paling penting untuk pelajar perolehi. Neary 2003 menerangkan model teknikal saintifik sebagai model produk yang menekankan rancangan dan niat. Ia adalah sangat berpusatkan guru dan menumpukan pada alat penilaian berstruktur kandungan. Baik, pendekatan teknikal saintifik untuk reka bentuk kurikulum masih popular hingga kini, tetapi memang ada pengkritik yang mendakwa mereka terlalu linear dalam pendekatan mereka, terutama reka bentuk yang hanya berdasarkan pendekatan Tyler's. Dan untuk pengembangan dan reka bentuk kurikulum. Baik, yang kedua, Tuhan dan agama sebagai sumber reka bentuk. Okay, mereka bentuk kurikulum meyakini Tuhan dan agama sebagai sumber reka bentuk kurikulum yang memberikan cara terbaik untuk membangun dan mengembangkan manusia. Okay, reka bentuk kurikulum dengan yang demikian seharusnya didasarkan kepada kitab-kitab agama seperti Al-Quran, Injil dan sebagainya. Baik, yang ketiga, ilmu pengetahuan sebagai sumber reka bentuk. Menurut Kamus Webster, ilmu pengetahuan adalah fakta atau syarat mengetahui sesuatu dengan keakraban yang diperoleh melalui pengalaman atau pergaulan. Pengetahuan dan pendidikan dianggap sebagai faktor utama yang menyumbang kepada pengurangan kemiskinan, pembangunan lestari dan pertumbuhan ekonomi. Dan kurikulum yang semakin dilihat sebagai asas kepada reformasi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran berkualiti tinggi. Kurikulum mewakili pemilihan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sedar dan sistematik. Okay, pilihan yang membentuk cara proses pengajaran, pembelajaran dan penilaian disusun dengan menangani pertanyaan seperti apa, mengapa, bila dan bagaimana pelajar harus belajar. Baik, seterusnya saya serahkan kepada saudara Adi. Baik, terima kasih saudara Syakir kerana memperluan. Selanjutnya saya Adib akan meneruskan kepada reka bentuk kurikulum. Baik, reka bentuk kurikulum ini merupakan seni terapan, seni bina dan berbagai capaian kreatif. Baik, reka bentuk ini digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, sama ada sebagai sebuah rencana, kertas kerja, persembahan permodelan atau berbentuk objektif nyata. Baik, skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti di sekolah dan universiti. Menurut Gottlieb 1973 mengatakan bahawa kurikulum ini merupakan satu bidang yang sukar ditarifkan. Baik, seterusnya adalah menurut Smith et al. 1957 mengatakan kurikulum ini merupakan satu urut pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dan ahli kelab dalam cara berfikir dan bertindak secara berkumpulan.
Dengan cara kurikulum itu dikonsepkan dan komponen-komponen utama kurikulum seperti matlamat dan objektif kandungan kurikulum, kaedah media penilaian disusun dalam sesuatu kurikulum untuk menghasilkan instruksi. Kurikulum ini juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum yang bertujuan sengaja dan sistematik atau blok pengajaran dalam kelas atau kursus. Baik. Ini tujuan yang disebutkan ialah guru yang merancang setiap kurikulum dengan tujuan pendidikan tertentu. Untuk matlamat utama adalah meningkatkan pembelajaran pelajar dan ahli kelas, tetapi ada sebab lain untuk menggunakan reka bentuk kurikulum juga. Baik, terusnya juga memiliki beberapa jenis asas, iaitu berpusatkan subjek, iaitu berputar di sekitar perkara atau disiplin tertentu. Kurikulum ini berpusatkan subjek mungkin memberi tumpuan kepada matematik ataupun biologi. Baik, reka bentuk kurikulum ini juga penting bagi melahirkan pemimpin negara pada masa hadapan. Hal ini terlahirnya pemimpin yang baik dan bertanggungjawab dalam memikul amanahnya. Baik, untuk seterusnya adalah pelaksanaan kurikulum. Baik, pelaksanaan kurikulum ini merupakan perbuatan atau proses melaksanakan, menjalankan, mengusahakan sesuatu dalam rancangan ataupun tugas. Baik, pelaksanaan kurikulum ini sangat penting bagi mencapai matlamat dan objektif bagi kelab pemimpin masa hadapan ini. Untuk pelaksanaan kurikulum ini sangat penting dalam sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Baik, sebagai contoh pelaksanaan kurikulum adalah KSSR dan juga KSSM. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan kurikulum dan bagi memastikan ahli kelas masa hadapan ini dapat didedahkan dengan pembelajaran yang efektif. Satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir, iaitu end product yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran. Yang pelajar juga akan dapat melahirkan pelajar yang mempunyai sikap sebagai seorang sukarelawan dan menjadi seorang pemimpin Malaysia pada masa akan datang yang berkepribadian tinggi. Baik, untuk seterusnya ini di sini berkaitan isi kandungan yang terdiri daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Untuk pengetahuan ini, aspek pengetahuan terdapat pengenalan pemimpin, kedua kaedah memimpin masyarakat dan rakyat, yang ketiga mengaplikasikan kepimpinan dalam kehidupan seharian. Untuk kemahiran terdapat kemahiran berkomunikasi dengan ahli lain, kedua kemahiran pelaksanaan jati diri melalui aktiviti sekolah, penglibatan dalam aktiviti kesukarelawanan. Untuk nilai ini adalah bertanggungjawab, berwibawa, bekerjasama dan juga untuk khususnya tolak unsur ramah mesra, menghormati semua kaum dan agama. Khususnya kepimpinan sistematik, semangat kerjasama, menghormati semua kaum dan bangsa, dan akhir sekali kreatif dan berinovatif. Bagi huraian aspek pengetahuan ini, kelab ini ditubuhkan untuk menyediakan dan melahirkan lebih banyak generasi pelajar yang berketerampilan tinggi dan mempunyai ciri-ciri pemimpin di masa hadapan. Untuk aspek kemahiran, terdapat kemahiran komunikasi, dua hal yang efektif. Sebagai satu proses di mana berlakunya perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran daripada seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Manakala komunikasi dua hal pula ditarifkan sebagai satu proses yang melibatkan maklum balas daripada penerima kepada penghantar. Seterusnya adalah
nilai yang nilai daripada 3 itu sikap Tuhan terhadap masyarakat dan terhadap sendiri. Sikap terhadap Tuhan ini saya boleh teruskan. Jadi sekali itu saja daripada saya. Oke, baik. Terima kasih dengan pembentang sebelumnya. Oke, saya teruskan dengan bahagian kaidah penilaian. Oke, dalam kaidah penilaian ini dalam kelab kami telah menetapkan 2 kaidah penilaian, yaitu penilaian secara formatif yang dikenali juga sebagai pentaksiran semasa atas 1 unit pembelajaran, yang mana kami telah mengadakan kuis dan juga kami mengadakan soal selidik, soal jawab semasa program berlangsung. Oke, tujuan daripada kaidah penilaian ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir suatu pelajaran, dan seterusnya memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud semasa sama ada pada penyampaian guru atau penguasaan murid, dan seterusnya guru akan memperbaiki agar murid dapat menguasai dengan lebih baik. Oke, seterusnya. Oke, bagi penilaian sumatif pula yang juga dikenali sebagai pengukuran secara menyeluruh dalam satu peringkat pembelajaran, yang mana kami telah mengadakan pertandingan selepas semua aktiviti kelab dalam teori dan praktikal sudah diajarkan. Tujuan daripada penilaian ini adalah untuk memberikan grade kepada ahli kelab berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam pertandingan yang diadakan. Seterusnya memperbaiki peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan, dan membantu ahli kelab secara individu dalam meningkatkan pencapaian. Ya, seterusnya. Oke, ini adalah pemarkahan kurikulum untuk para pelajar, yang mana kami telah membahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama adalah dari segi kehadiran, yang mana kami memperuntukkan sebanyak 20% untuk kehadiran. Hal ini adalah untuk menggalakkan kedatangan murid dalam kelas semasa menjalankan program pengajaran ataupun aktiviti di dalam ataupun di luar kelas. Dan seterusnya 40% adalah dalam penglibatan, yaitu terbahagi kepada 15% penglibatan di dalam kelas dan 25% lagi adalah penglibatan di luar kelas. Kami memberikan penglibatan sebanyak 25% penglibatan di luar kelas adalah disebabkan kami mahu pelajar ini terdedah dengan masyarakat di luar, yang mana seseorang pemimpin itu bukan hanya memimpin dalam golongan pelajar saja, tapi juga mampu memimpin masyarakat di luar. Oke, seterusnya adalah pertandingan secara berkumpulan, dan kami memperuntukkan kategori ini sebanyak 30%, yang mana pertandingan ini adalah untuk mengasah lebih dalam lagi skill untuk memimpin dalam kalangan pelajar. Dan seterusnya 10% adalah marka bagi kuis. Secara keseluruhannya marka ini adalah 100%. Oke, sekian itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.